Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua. Okey, baik. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sebelum kita mulakan kelas pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, baik. Setakat ni boleh dengar ke suara cikgu? Boleh cikgu? Boleh dengar? Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah, cikgu ucapkan terima kasih kepada semua murid yang hadir pada hari ini. Okey, baik. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang kita cikgu yakin kan semua dah belajar tentang bab sebelum ni. Jadi tentang topik hari ini kita akan belajar tentang kita akan belajar tentang bab 1.3 iaitu masa silam ruang dalam sejarah. Okey. Cikgu tahu semua kita pernah masuk bab yang sebelum ni awal-awal dulu kan. Okey, tapi tak apa, ini kita dah masuk balik, kita hanyalah sekadar mengulang kaji kan, kita mengulang kaji ataupun flashback, ingat kembali kan. Okey, apakah yang disebutkan dengan masa silam ni? Siapa boleh nyatakan apa itu masa silam? Masa silam tu perkara yang dah lepas cikgu. Masa yang dah lepas. Ya, betul. Okey, masa yang dah lepas ataupun masa yang pernah berlaku. Okey, cikgu yakin kan ramai yang ada masa silam, betul? Betul cikgu. Betul. Kalau masa silam itu tidak kiralah kan, tidak kiralah sama ada masa silam itu kenangan manis ataupun kenangan pahit kan. Itu di masa silam. Okey, maknanya bukan manusia lah. Okey, orang katanya bukan manusia lah kalau tak ada masa silam. Maksudnya benda yang pernah berlaku dalam hidup. Tak kiralah sama ada ianya kenangan manis, seronok ataupun khabar sedih atau duka kan. Sebagai contohnya waktu kecil-kecil mesti kita pernah jatuh kan masa nak berjalan. Itu antaranya masa silam yang sedih lah kan, betul? Itu Betul cikgu. berkaitan dengan masa silam. Apa yang kita nak belajar. Itu masa silam lah, cikgu yakin. Semua orang dah ada masa silam yang tersendiri. Cumanya berbeza lah. Berbeza dari segi orang kata peristiwa itu. Okey, dari segi peristiwa itu. Itu dikaitkan apa itu masa silam dalam sejarah. Okey, masa silam kita. Masa silam. Apa yang okey, tentang masa silam ini ada mempunyai kaitan apa yang kita nak belajar lah. Okey, apa yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, apa yang kita nak belajar secara ulang kaji lah. Okey, cikgu yakin. Sebab tu ramai yang boleh jawab tentang apa itu masa silam. Okey, ataupun ruang dalam sejarah. Okey, baik. Kalau untuk yang hari ini, yang pertama kita akan tengok tentang apa itu masa silam. Okey, kita akan tengok apa itu masa silam. Okey. Cik, apa betul lah apa yang kamu sebut tadi. Okey, apa yang kamu sebut adalah peristiwa yang pernah berlaku sebelum ni kan. Okey. Okey. Jadi masa silam, okey, kalau kita tengok dalam buku teks kamu iaitu buku surat 6, okey, kamu tengok dalam buku surat 6. Okey. Masa silam ini merupakan rentetan peristiwa yang pernah berlaku. Nampak peristiwa yang pernah berlaku. Okey, jadi masa silam ini kita kena ingat masa silam ini adalah satu peristiwa yang pernah berlaku. Okey, tak kiralah semalam ke dua hari lepas ke kan sebelumnya. Okey, itu dikira masa silam lah. Okey. Okey, selain itu juga kita tengok masa silam ini mestilah dikaji. Okey, masa silam ini dikaji berdasarkan urutan masa yang dinamakan sebagai kronologi. Okey, kronologi ini bermaksud turutan. Okey, apakah yang dimaksudkan kronologi tadi? Turutan. Betul, turutan. Okey, turutan. Okey, jadi kronologi ini turutan. Jadi kalau kita tengok dulu sejarawan apabila mereka nak mengkaji sesuatu, apabila mereka nak tahu sesuatu, mereka akan kaji. Dan ini tahun bila kan? Ini tahun bila? Sebagai contohnya sesebuah tempat ini tahun bila terwujudnya
kan. Tu wujudnya bila kan. Itulah sebagai contoh. Kita tengok lagi senang di Melaka lah kan. Di Melaka bilanya para mesyuara datang kan, bilanya penjajah iaitu Portugis datang ke Melaka, tahun bila. Jadi mereka akan tahu, mereka akan kaji bagaimana. Jadi itu adalah masa silam lah, okey, masa silam. Okey. Kalau peristiwa lain dalam masa silam juga kita tengok ialah penjajah lah, antaranya penjajah di tanah Melayu lah kan. British pernah menjajah kan sebelum tu, dan selepas itu barulah tanah Melayu akan mendapat kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 kan. Apabila sampai 57, masa itu masih lagi menggunakan nama tanah Melayu. Okey. Dan apabila 16 September 16 September 1963, 1963, tanah Melayu berubah nama daripada tanah Melayu kepada Malaysia. Kerana apa? Kerana Sabah dan Sarawak menyertai Malaysia. Okey, jadi masa silam Malaysia dalam negara kita adalah, yang sebagai contoh ialah peristiwa kemerdekaan lah kan, 1557 kan, 31 Ogos 1957. Dan selepas itu berlaku lagi peristiwa nama Malaysia, nama tanah Melayu ini berubah kepada Malaysia, iaitu pada September 1963. Okey, itu sebagai contoh dalam negara lah kan. Kalau dari segi masa silam kita, masa silam kita, contohnya kita bersekolah mula-mula darjah 1 waktu bila kan, sebagai contohnya kan. Bila kita sekolah menengah waktu bila. Okey, kita masuk belajar, contoh nanti kita akan belajar universiti ni waktu bila, tapi itu akan datang lah kan. Sebelum ni kita belajar sekolah menengah, kita masuk tahun bila kan. Tahun ni kan, darjah 1. Okey, maksudnya darjah 1 tahun ni kan. Okey, jadi darjah 1 bila? Maknanya 6 tahun lepas contoh kan. Itu dari masa silam kita lah. Itu dari segi masa silam kita, yang apa yang pernah berlaku sebelum ni. Okey, itu tentang apa yang dikatakan dengan masa silam. Okey. Okey, seterusnya ialah kalau kita tengok dalam konteks kamu ini juga kronologi, okey, ataupun yang cikgu sebutkan tadi ialah, ataupun kamu sebut juga tadi ialah turutan. Okey. Kronologi ini merupakan rentetan peristiwa yang berlaku secara teratur. Okey, secara teratur mengikut turutan masa daripada awal sehingga akhir, dan juga bergerak mengikut satu garisan lurus. Okey, apa maksudnya? Okey, kita kena tahu maksudnya apa. Okey, maksudnya ialah peristiwa yang berlaku itu mestilah mengikut turutan. Okey, peristiwa yang berlaku itu mestilah mengikut turutan. Bukanlah sebagai contohnya, peristiwa yang berlaku itu bukan 1963 dulu, tapi barulah kemerdekaan, bukan. Okey, maksudnya mengikut turutan ialah macam yang cikgu sebutkan contoh tadi, ialah kita kemerdekaan pada 1957. Okey, dan lepas itu berlaku pula perubahan terhadap tanah Melayu, yang mana nama tanah Melayu berubah kepada Malaysia, iaitu pada tahun 1963 kan. 1963 kan. Okey, pada 1969 pula berlakunya rusuhan kaum, sebagai contohlah kan. Berlakunya rusuhan kaum 13 Mei 1969, berlakunya rusuhan kaum. Okey, itu kita tengoklah dari segi tahun-tahun turutan daripada awal sehingga akhir. Kalau negara kita, kita tengok waktu bila penjajahan masuk kan. Sebagai contoh di Melaka lah kan, di Melaka. Itu yang bermula pada tahun 1511. Itu dari awal lah tu kan. Itu contoh dari awal lah kan. Kalau kita tengok kronologi ni mestilah dari awal, bukannya dari akhir kepada awal. Sebagai contohnya 1963, 1957 kepada awal, paling awal sekali kan. Bukan begitu. Okey, maksudnya kalau kita tengok dalam sejarah ini, dia sangat teratur lah kan. Kita tengok teratur, maka apa yang kita kena tahu, kronologi rentetan peristiwa yang berlaku ini mestilah secara teratur mengikut urutan dari masa awal sehingga akhir. Okey, baik. Kita kena ingat, kronologi ini boleh berlaku daripada masa awal sehinggalah akhir. Okey, baik. Okey, setakat ni jelas?
Jelas cikgu. Okey, ada apa-apa soalan? Tiada cikgu. Okey, baik. Okey, jika tidak ada soalan maka kita teruskan kepada okey, tadi kita belajar tentang apa itu masa silam. Okey, baik. Okey. Sekarang ni kita belajar pula tentang ruang masa dalam sejarah. Okey, ruang masa dalam sejarah. Okey, baik. Okey, kalau ruang masa dalam sejarah ini, apakah yang dinamakan ruang masa dalam sejarah ini? Okey, baik. Okey, cikgu yakin ramai yang pernah dengar. Okey, apakah istilah yang digelar sebagai tok 10 tahun? Okey, apa istilah yang digunakan untuk tempoh masa 10 tahun? Dekat. Dekat, betul. Kalau 100 tahun? Abad. Betul. Itu antaranya ialah. Okey, baik. Cikgu yakin, kan cikgu yakin ramai yang ramai bukan pernah dengar, cikgu yakin ramai yang tahu tentang apa itu dekad, apa itu abad. Kan, tetapi ada jarang-jarang kita gunakan iaitu alaf. Okey, alaf untuk 1000 tahun. Kan? Sebab apa? 1000 tahun ini merupakan satu tempoh yang lama. Okey, merupakan satu tempoh yang lama. Okey, kalau kita tengok kalau dalam satu dekad ni bersamaan dengan 10 tahun lah, kan? 10 tahun. Cikgu yakin, okey, dekad ini ramai yang pernah dengar. Bukan pernah dengar, memang ramai yang dengar lah. Sebagai tengok dalam kau tengok dalam buku teks sejarah kamu pun ada juga menulis tentang tahun bila. Jadi itulah abad. Okey, abad. Okey, jadi kita kena tahu, okey, dekad dengan abad ini berbeza. Okey, kalau kita apa yang kita kena tahu ialah okey, yang kita kena tahu dekad ini bersama dengan 10 tahun, manakala abad ini 100 tahun dan alaf ini adalah 1000 tahun. Okey. Okey, mesti ramai yang tertanya-tanya, okey, bila waktu Masihi ini ada? Okey, baik. Sebelum itu kita tengok, okey, konsep. Okey, dari segi konsep masa Masihi ini ada dua saja. Okey, ada dua. Mungkin ada dua. Yang pertama ialah sebelum Masihi, iaitu SM. Itu SM. Kalau M ialah Masihi. Okey, baik. Contohnya kalau kamu baca buku teks kan, kalau baca buku teks apa yang kita pernah belajar sebelum ini, cikgu yakin ramai yang ada jumpa perkataan SM kan, sebagai contoh 500 SM kan. Bagi contohnya ialah 500 SM. Okey. 500 SM itu sebelum Masihi, bukan selepas Masihi. Ingat, kalau soalan tanya apakah yang dimaksudkan dengan SM sebagai contohlah kan. Kalau ada tanya apakah yang dimaksud dengan SM, kamu jangan tulis selepas Masihi. Okey, sebelum Masihi. Tiada istilah selepas Masihi. Tapi ada dua sahaja cikgu sebut tadi, ialah apa? Ialah sebelum Masihi dan juga Masihi. Okey, itu dua dari segi konsep masa yang telah diukur lah. Okey, baik. Kalau kita tengok dari segi kita tengok bila bermulanya zaman Masihi. Kalau kita tengok waktu hijrah. Okey, hijrah ni waktu bila? Kan, hijrah ni peristiwa Nabi Muhammad lah kan, berhijrah. Kan, betul? Kan? Itu dari segi hijrah lah. Okey, baik. Kalau dari segi Masihi, maka Masihi ini bermula apabila kelahiran Nabi Isa. Okey, kelahiran Nabi Isa apabila sekarang ni dah tahun 2021. Maksudnya sudah 2021 tahun. Okey, kelahiran Nabi Isa. Okey, Okey, Nabi Isa ini akan muncul suatu hari nanti. Betul atau tidak? Betul cikgu. Betul. Apabila tibanya akhir zaman nanti kan, itu kelahiran Nabi Isa. Tapi tak tahulah, wallahu alam, tahun bila tak tahulah. Okey, Nabi Isa akan muncul. Okey, itu dari segi kamu kena ingat tahun Masihi. Okey, tahun Masihi ini bermula bila? Okey, bermula dengan peristiwa kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Okey, ingat tu. Okey, itu apa yang berkaitan tentang ruangan masa. Okey, baik. Itu apa yang kita tengok tentang ruangan masa lah kan. Kita tengok kan. Okey, baik. Okey, tentang ruang dalam sejarah ini juga kan, tentang ruang dalam sejarah ini, kalau kita tengok
ruang dalam sejarah ini merangkumi sangat luas. Okey, sangat luas. Okey, mereka ni telah kalau sejarawan, okey, kalau sejarawan ni mereka telah membahagikan penulisan mereka yang dihasilkan, okey, kepada beberapa tema ataupun topik yang tertentu. Okey, topik yang tertentu. Yang pertama ialah dari segi aspek politik, okay, dari segi aspek politik. Yang kedua ialah aspek ekonomi. Okey, dan yang ketiga ialah aspek sosial. Okey, itu dari segi apa yang mereka telah bahagikan tema-tema tertentu. Mengapa mereka tidak menggabungkan kesemua sekali? Mengapa? Okey, sebab mereka tak nak ianya orang kata bercampur aduk. Okey, politik bercampur dengan ekonomi, ekonomi bercampur dengan sosial kan. Okey, sosial bercampur dengan politik. Jadi kelirulah orang nak baca, contohnya lah. Keliru orang nak baca, ya ni politik ke sosial kan, sebagai contohnya. Itu sebagai contohnya kan. Mereka akan keliru lah kan. Sebab itulah mereka, para sejarawan ini, membahagikan tema yang ada kepada tema-tema yang ada. Okay, sebagai apabila politik, mereka akan kelaskan bahagian dengan politik. Apabila berkaitan dengan sosial, maka mereka akan letak di bahagian sosial. Kalau dalam begitu juga dalam ekonomi. Okay, mereka akan letak di bahagian ekonomi. Itu dari segi tentang apa yang mereka inilah, okay, apa yang mereka lakukan ini sangat tepat lah. Okay, sangat tepat kan. Okay, seperti yang cikgu sebutkan tadi, nampak kalau dalam buku teks kamu ialah nampak mereka membahagikan politik, ekonomi dan sosial kerana untuk memudahkan mereka melakukan kaji selidik yang lebih mendalam. Okey, boleh melidik mendalam. Tapi sejarawan juga sebelum mereka melakukan kaji selidik, okey, mereka juga melakukan pengkelasan. Okey, mereka kaji politik sahaja. Itu sebagai contohlah. Okey. Okey, itu dari segi inilah bagaimana mereka, kalau dari aspek ruangan masa dan sama ada mereka membahagikan masa lah. Okey, itu tentang inilah, okey, tentang ruangan masa. Okey, baik. Kalau kita tengok kalau dalam sejarah Malaysia lah kan, sejarah Malaysia ataupun tanah Melayu, kalau kamu tengok buku teks, okey, kalau kita tengok buku teks, okey, ruangan masa ini telah dibahagikan kepada beberapa tempoh yang telah ditetapkan. Okey, tempohnya ialah sebagai contoh ialah di Malaysia dulu adanya era penjajahan, dan adanya era pasca penjajahan. Okey, adanya era pasca penjajahan. Okey. Kalau kita nak era pasca penjajahan ini, apabila pasca ni selepas lah. Okey, era selepas penjajahan ialah apa? Ialah Malaysia berjaya mencapai kemerdekaan. Okey, mencapai kemerdekaan. Itu pasca penjajahan lah. Okey. Dan juga sebelum itu zaman era penjajahan lah, yang mana kuasa-kuasa luar datang menjajah ke Malaysia. Okey, kalau kamu tengok dalam buku teks, okey, tengok nampak ruangan masa dibahagikan kepada beberapa tempoh yang telah ditetapkan ataupun beberapa tempoh masa. Okey. Antaranya ialah sebagai contoh ialah era Kesultanan Melayu Melaka, kan? Kesultanan Melayu Melaka. Bila okey, kalau kita tengok Kesultanan Melayu Melaka, maka muncul pada 1400, pada awal 1400 lah, itulah bermula 1400 kan, maka bermulalah munculnya kerajaan Iram Melayu Melaka, yang mana para mesuara telah datang ke Melaka daripada Palembang. Okey, baik, itu tentang Kesultanan Melayu Melaka lah. Okey, nampak kalau kemunculan kuasa-kuasa luar, kalau kemunculan kuasa-kuasa luar ini selepas apa? Selepas 1511 lah, tahun 1511, yang mana Portugis datang ke tanah Melayu. Okey, Portugis datang ke tanah Melayu. Okey, itu dia. Okey, kalau kita tengok kalau era kemunculan kuasa-kuasa luar ini, yang pernah menjajah Malaysia ialah antaranya ialah apa?
ialah Jepun kan, Portugis, Belanda kan, dan juga British. Okey, itu. Okey, tetapi kuasa lain selain daripada empat itu, selain daripada itu, contohnya Amerika Syarikat tidak pernah. Okey, Amerika Syarikat tidak pernah. Okey, jadi kita British, okey, British. Okey. Jadi itulah kita kena ingat. Okey, kalau di Malaysia juga tempoh masa yang dibahagikan. Okey, tempoh masa yang dibahagikan sebagai contohnya yang terakhir ialah apa? Ialah kemerdekaan negara. Okey, kemerdekaan negara lah. Okey, kemerdekaan negara ini dimula bila? Kemerdekaan negara ni bila? 31 Ogos. Betul. Seperti mana yang kita telah menyambut sebelum ni. Okey. 31 Ogos 1957. Okey, itu kemerdekaan negara. Okey. Kita kena tahu pada ketika itu kemerdekaan negara juga melibatkan Semenanjung kerana apa? Kerana Sabah dan Sarawak tidak menyertai Malaysia lagi pada ketika itu. Okey, Okey, kalau ruangan masa lagi tengok pada tahun 1969 yang mana iaitu pada tanggal 16 September seperti yang cikgu sebut awal tadi, 16 September 1969, nama Malaysia telah ada daripada Tanah Melayu kepada Malaysia. Kerana apa? Kerana pada 16 September 1969 Sarawak dan Sabah telah menyertai Malaysia. Okey. Baik. Itu tentang apa ruangan masa. Kalau kamu tengok buku teks nampak. Kalau kamu tengok buku teks kamu ni ada yang gambar telah menunjukkan tentang bermulanya kerajaan Melaka, okey. Kependudukan Jepun kan, majlis menandatangani perjanjian kemerdekaan kan, kedatangan Portugis ke Melaka, okey, dan juga pengisytiharan kemerdekaan. Itu sebagai contohnya dah kan, peristiwa ataupun ruangan masa yang pernah berlaku di Malaysia. Okey. Okey, setakat ni faham ke? Faham cikgu? Okey, baik. Okey. Okey, kita kena ingat lagi sekali, okey, apa itu ruangan masa. Okey, apa itu ruangan masa. Okey, cikgu nak tengok, cikgu nak minta tanyalah, okey. Siapa boleh jawab apa itu ruangan masa? Secara kesimpulan, apa itu ruangan masa? Ruang dalam masa. Nampaknya macam tak boleh jawab lagi ni. Okey, tak apa. Okey, cikgu ulang semula. Okey, ruang dan masa ini kalau kita tengok, okey, ruang dan masa adalah, okey, kalau kita tengok ruangan masa, okey, kalau kamu tengok, nampak. Kalau ruangan masa adalah dibahagikan dengan masa-masa yang tertentu. Okey, itu ruangan masa. Ruangan dalam, okey, ruangan dalam sejarah. Okey, ruangan dalam sejarah. Ataupun ruangan masa lah kan. Okey, kalau kita tengok dalam masa silam, okey, secara kesimpulannya, kalau kita tengok masa silam ini masa yang pernah berlaku. Okey, baik. Setakat ni boleh? Boleh cikgu. Okey, boleh ulang tadi apa itu ruang dalam sejarah? Apa itu ruang dalam sejarah? Siapa boleh wakil sebelum kita nak tamatkan kelas ni? Hello, boleh? Okey, tak apa. Okey, apa itu masa silam? Ni senang ni. Apa itu masa silam? Okey, baik. Kalau yang ni tak boleh, okey, kalau tak boleh sebut, kita type lah, okey, boleh, tak apa. Okey, secara kesimpulannya, okey, cikgu sebelum kesimpulannya, secara ni lah, okey, secara umum, okey, apa yang kita belajar hari ni ialah masa silam. Okey, masa silam kita kena ingat, okey, masa silam adalah masa yang pernah berlaku ataupun peristiwa yang telah berlaku berdasarkan
berdasarkan urutan masa yang dinamakan sebagai kronologi ataupun turutan. Okey, baik. Okey, kalau manakala kalau ruang dalam sejarah, okey, kalau ruang dalam sejarah kalau kita kena tahu ialah apa? Ialah dibahagikan beberapa istilah masa yang tertentu lah. Okay, istilah ruang yang tertentu antaranya ialah ruang masa yang melibatkan jumlah tahun lah. Okay, jumlah tahun itu 10 tahun, dekad. Okay. Kalau 100 tahun dinamakan sebagai abad. Okay, satu abad. Okay, kalau alaf ialah 1000 tahun. Okay. Dan kita kena ingat bila tarikh Masihi ini dimulakan. Okay, tarikh Masihi ini bermula apabila peristiwa kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Okey, baik. Itu tentang inilah, okey, tentang masa silam dan ruang. Okey, cikgu ucapkan banyak terima kasih kepada semua. Banyak kelas kita pada hari ini insya-Allah. Sebagai latihan PDPR, insya-Allah cikgu akan bagi latihan pengukuhan lah supaya kamu lebih memahami. Okey, yang mana latihan pengukuhan ini cikgu akan bagi secara bentuk subjektif lah. Okay, subjektif yang mengikut format peperiksaan. Okay, kalau sebelum ni cikgu dah bagi objektif kan. Okay, jadi cikgu akan bagi subjektif tentang apa yang kita belajar hari ini. Okay, baik. Baik, Cikgu cikgu. ucapkan terima kasih kepada semua murid yang telah datang hari ini. Cikgu ucapkan semua semoga semua kekalkanlah, okey, kekalkan kata ni kehadiran kamu, konsisten kamu dalam Google Meet ataupun dalam WhatsApp kamu boleh cikgu minta respon. Okey, boleh? Okey, cikgu ucapkan terima Baik, kasih cikgu. kepada semua yang hadir pada hari ini. Okey, cikgu semua sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama. InsyaAllah kita akan jumpa pada kelas minggu hadapan. Okey, baik. Baik, cikgu. Okey.